Jadi malam ni kita akan bersiaran selama 30 minit sahaja. Sebelum tu macam biasa kita akan buat sound check. Okay, sound check okay team? Okay. Okay, tudung disponsor oleh Kak Wazan. Alright, cantik tudung dia. Sebelum saya start kan, saya saja je. Saya rasa kejap, mesti ada team saya join malam ni kan. Saya nak unboxing satu benda untuk dia bukan untuk anda, untuk dia. Sementara saya tunggu team saya share live ni dan saya juga tunggu anda untuk masuk dalam live saya. Okay, dah bagi link. Alright, so Din, saya nak unboxing untuk dia kan. Untuk Amal, nak tunjuk ni lipstick ni. Warna dia pink. Tudung pink, kelabu-kelabu gitu. Pakai sikit. Saja je nak tunjuk kat Amal. Cantik dia warna dia. Alright. Sebab saya biasa suka pakai warna merah. Tapi sebab Amal dia suka warna pink, so saya belilah warna pink. Saja nak bagi dia panas. Alright. Panas pula. Kipas tak ada. Alright. Sekejap kan. Saya pun ada nak share sekejap dekat saya punya kawan. Okay. Alright. Mana dah? Okay. So hari ni, bukan hari ni, minggu ni saya akan berkongsi dengan anda mengenai sakit tengkuk. Kan, sakit tengkuk macam-macam lah story yang saya nak share dengan anda mengenai klien-klien saya kan, macam mana diorang ni dapat sakit tengkuk, kenapa sakit tengkuk tu boleh terjadi. Yang paling popular ataupun ayat biasa yang kita biasa dengar adalah stiff neck. Apa kita panggil? Tengkuk keras. Something like that. Stiff neck. Stiff neck. Betul. So stiff neck ni tu dia. Okay. So stiff neck ni benda yang biasa. So hari ni saya akan bagi gambaran lah kan, mukadimah sebab hari ni 30 minit sahaja saya akan berkongsi dengan anda sambil minum-minum lah. Tapi kipas tak buka. So bila kipas tak buka dia macam panas. Panas sangat. Jangan lalu ya. Pakai tudung tak apa. Alright. Panas tu. Okay. Jadi bila tim saya share yang saya akan berkongsi dengan anda mengenai sakit tengkuk pada minggu ni. Jadi ada cikgu saya komen kan. Cikgu saya lah yang saya paling minat masa zaman sekolah dulu. Dia komen, dia cakap, nasib baik Cita nak share pasal sakit tengkuk kan. Sebab cikgu tengah sakit tengkuk. Yes, cikgu. Kan? Cikgu antara orang yang memang selalu sakit tengkuk lah. Kan? Tapi rasanya profession apa je yang tak sakit tengkuk. Even jadi terapis macam saya pun sakit tengkuk. Tapi kena tahu cara dia, macam mana nak handle. Kena faham, bagi saya kena faham mekanisme dia dulu. Kan? Peluh. Ni dah ada. Sekejap So, saya nak dinner sekejap. Tak adalah. Ni snacking je. Sini. Jadi tengkuk ni, sebab kita selalu guna tau tengkuk ni. Mana tak guna kan. Tapi kadang-kadang stiff neck ni dia boleh terjadi sebab benda simple je. Kita lama sangat typing, kita terlalu fokus. Yelah kalau tak fokus buat kerja, tak siap lah pula kerja kan. Tapi bila terlalu fokus, especially yang macam designer, programmer, programmer. Programmer lagi teruk. Saya pun ada kawan programmer. Saya punya team pun ada kawan-kawan programmer, memang stiff neck tu milik dia orang. Milik dia orang. Dia orang tak lari daripada stiff neck. Kan, nampak?
Tajuk dia leher terpeleot. Gitu. Kan? So saya akan kupas lah. Saya akan kupas dan saya akan share juga mengenai leher ni. Jadi, nom-nom tu makan. Ini kan saya makan cempedak ni sebab sedap. Kan? Ni customer saya bagi. Klien saya bagi. Pokok dia sendiri. Jadi, kita go to nampak dia tengah scan. Kita go to the konsep dahulu. Konsep kecederaan. Kenapa saya nak cerita pasal konsep kecederaan ni? Sebab tadi kan saya punya junior tiba-tiba dia call, Kak Cita tolong, apakah kegunaan hydrocolloid pad ni untuk stiff neck. Sebab tadi dia kena marah lecturer dia. Tak apa kan? Siapa tahu nama dia? Liana. Tak apa Liana. Kak tolong. Kita panggil recovery stage. Yang ni semua orang boleh Google sahaja. Recovery stage. Kan? So, recovery stages. Recovery dia ada stages-stages dia lah. So, to make it simple, malam ni saya tak akan cerita semua. Saya akan cerita dua stages yang pertama. Stages pertama dengan stages yang kedua sahaja. Sebab apa? Saya perasan ramai orang dia tahu pasal kecederaan. Semua tahu sebab sakit. Kan? Jadi bab-bab sakit ni semua orang tahu. Jadi bila semua orang tahu, saya pun tak payah cakap lah sebab semua orang tahu kan. Cuma kenapa saya nak share juga dengan anda live saya, kan? Saya bukan ajar, cuma saya nak bagi tahu konsep. Sebenarnya semua benda dalam dunia ni dia ada konsep, kan? Kalau fotografer dia ada konsep dia. Kalau tailor dia ada konsep dia. Kat pula. Kan? Jadi konsep-konsep ni kena faham. Alright. Kita salah keyword. Saya cari rehabilitation stages. Rehab stages. Rehab stage for sport injury. Kenapa sport injury? Ialah saya kan orang sport. Saya punya degree kan sport rehabilitation. Jadi saya keluarkan ilmu sport rehabilitation untuk anda. Sebab benda ni Google. That's why saya saja je Google depan anda. Bukannya saya tak buat homework. Siapa cakap saya tak buat homework? Dia ada 5 stage. Yes, dia ada 5 stage. Kan? Alright. So kita ambil yang paling simple sebab saya nak semua orang pandai ataupun tahu guna keyword yang betul untuk study lah sebab kita kena study sendirilah kan. Study lah sendiri. Janganlah harapkan saya je. Kan mana? Mana gambar yang paling senang saya nak tunjuk untuk anda? Tak lah. Apa? Saya tunjuk gambar paling senang lah. Cepat. Line jangan slow. Allah, tak nak tunjuk. Tak apalah. Tapi kalau Google, ada je info basic dia. Sebab tu saya cakap semua orang tahu. Tapi untuk faham konsep kecederaan ni ataupun konsep kecederaan ataupun sakit pada badan kita ni kena dengar lah daripada
someone yang lebih pakar. Kan macam saya ada sifu-sifu dia. Jadi sifu-sifu saya ni dia ajak, lecturer, sorry. Prof saya ni dia ajar dalam bahasa very scientific and medical punya term. Jadi saya, di mana saya ni berkhidmat untuk komuniti kan, untuk orang biasa yang mana nak aktif semua kan. Jadi saya translatekan bahasa diorang tu kepada bahasa anda. Sebab tu saya special kan. Jadi dalam sport injury rehabilitation ni, dalam injury punya rehabilitation ni, dia ada 6 pace. Dia ada 5 pace. Okay? Bila dia ada 5 pace, junior saya tadi tanya untuk pace yang kedua. So pace yang kedua ni, kalau tak faham pace yang pertama, memang tak faham. Contohnya kalau buat nasi goreng, tapi nasi tak ada. Macam mana? Tak jadi nasi goreng lah. Jadi goreng-gorengan lah. Alright. Jadi, saya nak cerita phase pertama dulu dan apa kaitan dia dengan phase yang kedua. Kan, tu namanya konsep. Ini baru 2, saya tak nak cerita semua. Kan kalau cerita semua, bukan yang ni. Tak apa, tak payah tunjuk. Bukan ni. Okay? Dia yang ni, tapi saya nak ayat yang lebih senang. Sebab yang ni kalau cerita dekat anda, memang sebab tu lah. SPM, kalau matrik dapat 4 flat pun tengok yang tadi tu terus dapat 2.5 sebab tak faham. Okay, dia very different sebab dia kena faham konsep. Biologi tu kena ada dalam otak. So, dekat sini saya nak cerita dekat anda secara ringkas. Bila mana kita injured, dia akan ada 2 fasa utama, iaitu pertama inflammation, yang kedua proliferation. Okay, so inflammation dengan proliferation. P kat depan. Belik dia dah. So, saya harap saya punya junior ni dia dengar lah kan apa benda saya nak cerita ni. Sebab cerita panjang dia dekat sini. Okay, Liana nama dia. Bagus adik sebab tanya akak yang dah graduate. Kalau tak, akak pun tak tahu nak jawab apa. Asyik baik ditanya orang yang betul kan. Kalau ditanya orang yang tak apply, sudah. Okay. So dia tanya tadi benda yang simple je. Dia tanya. Dia tanya saya, akak, kenapa hydrocollector, aku benci betul nak sebut. Hydrocollector pad tu tak terlibat dalam proses proliferation. Okay. Cuba cari sikit proliferation punya stages. Kalau nak carilah. Proliferation. Yes. Proliferation. Benci. Alright. Jadi, macam saya cakap tadi, stage yang pertama adalah inflammation. Stage yang kedua adalah proliferation. Mungkin tim saya boleh tulis je dekat bawah tu. Sebab 2 ni je saya nak cerita. Bila anda faham 2 konsep ni, insyaAllah anda akan bersama dengan saya untuk esok dan Jumaat. Sebab besok saya akan tunjuk teknik yang saya gunakan lah untuk release masa stiff neck ke ataupun kesakitan dekat tengkuk kan. Hari Jumaat saya akan tunjuk exercise. Jadi rugi dah kalau hari ni dengar, besok tak buat ataupun tak releasekan bahagian yang berkaitan tu. And then rehat jap, bagi dia adapt kan. Kita dah release dan not tu semua, kita bagi dia rehat jap. Boleh lah. Tapi kalau tengok ni confirm dapat 2.5 balik lah. Sebab kau kepala. Sebab dia biologi. Kalau tak ada basic biologi, memang pening gila nak baca. Sebab apa? Tengok ada P10 lah, ada PIP3 lah, ada AKD, AKT kan. Apa benda diangkat pun tak tahu. Saya tahulah. Kan cuma bila anda tengok gambar ni, pening tak? Pening tak? Pening kan? Macam tu lah pening ni kalau tak lagi. Bukan senang weh. Bukan senang nak jadi terapis. Sebab tu jangan suka-suka claim terapis.
Kalau terapis untuk bahagian waxing tarik bulu orang tak apa. Kalau untuk muscle skeleton therapist ni jangan suka-suka hati je nak claim. Sebab apa? Hormatlah ilmu yang orang lain belajar lebih teruk daripada anda kan. Anda tahu sikit je anda tu cakap anda pakar. Janganlah macam tu kan. Kita jadi specialist cukup. Alright. So, yang ni tim saya boleh keluarkan lah. Sebab bila saya tengok saya pening. Dia mengimbau kenangan zaman kepayahan nak faham konsep tu. Sekarang saya dah faham kan. Alright. Keluar balik yang tadi tu, inflammation dengan proliferation. Inflammation dan proliferation yang ayat tadi tu kan. Oh, nampak orang iron kat tepi. Ni Ji dah tela tengah iron baju. Okay, sebab tim seorang sekolah. Okay. Kan orang belakang ni bukan hantu kan, ni orang, ni patung dia ni. Apa dummy dummy. Mannequin. Mannequin. Alright, yes. Inflammation tak apalah, salah aja sikit kan. Laju sangat dia type ni sebab tu dia jadi 1M, dia 2M. Inflammation dan proliferation approach. Alright. So menjawab balik kepada soalan daripada junior saya, kenapa hydrocolloidal pad tak boleh bukan tak boleh, tak terlibat dalam proliferation phase. So soalan pertama saya pada dia, apa fungsi hydrocolloidal? Kan? Hydrocolloidal ni sebenarnya dia macam pad. Padding dia ada 4, 5, 6 macam ni di satu hot pad lah. So dia letak dalam satu mesin. Mesin dia tu macam dia submerge lah. Dia rendam dalam macam satu peti ais tapi air dia panas. Macam kita steamboat. Bukan steamboat. Apa tu dekat Family Mart lah? Odeng. Odeng. Kan? So yang hydrocolloidal pad tu kita akan celupkan dalam bekas macam odeng dekat Family Mart tu. So dia akan panas. So dia suhu dia 160 macam tu lah. Degree Celsius, dan kita akan wrap dengan towel untuk letaklah dekat bahagian-bahagian yang tertentu. Aku pula cerita fungsi dia. So soalan saya dekat dia. Saya cakap kat dia, okay, hydrocolloidal ni dia macam hot pad. Apakah fungsi hot pad? Itu soalan pertama. Lepas tu dia pun cerita lah apa-apa semua. Alright, okay fine, saya cakap. Now, Dr. Lee cakap hydrocolloidal tak terlibat dalam proliferation phase. Lepas tu dia tanya saya kenapa. Saya cakap kat dia, apa yang Liana faham mengenai proliferation phase? Nasib baik dia boleh jawab. Kalau dia tak boleh jawab, dah tak boleh layan kan. Maksudnya belajar dalam kelas tu nak orang suap je. Tak buat research sendiri langsung. Kan? Tak, akak tak marah awak. Akak cakap je. Alright. So, dia pun jawab. Nasib baik betul. Jawapan dia kata proliferation phase ni yang dia faham adalah growth punya phase. Bahasa senang dia lah. Maksudnya tisu digantikan dengan tisu yang koyak digantikan dengan tisu yang baru, dan fungsi tisu itu adalah sama seperti mana tisu yang koyak itu. Nampak? Hijau. Okay, so that's why bila dia boleh jawab yang tu, okay, saya cakap kat dia kena tengok live. Live yang Kak Citas buat. Sebab apa? Ni nak cerita ni. Minum dulu. Aduh, habis basah. Alright. Jadi, nampak kat bawah ni kan? Bawah ni kita nak cerita pasal inflammation dahulu. Alright. Sebab bila bercakap pasal sakit, bila bercakap pasal cedera, inflammation nombor 1. Ibaratnya macam tadilah masak nasi goreng, mesti kena ada nasi. So bila injured, mesti ada inflammation. Kalau tak ada inflammation, tu bukan injury, tu bukan pain. Betul tak ideologi saya? Kan? So inflammation ni adalah perkara yang akan terjadi bila mana badan kita sakit. Bila mana kita ada kecederaan. Dia memang ada. Kalau dia tak ada, tu bukanlah sakit, tu bukanlah kecederaan, tapi mungkin lakonan. Sebab inflammation ni, dia panas.
kita boleh rasa dengan back hand jangan rasa depan. Kalau rasa depan kita tak rasa lah sebab memang panas. So kena rasa dengan back hand. Back hand. Contoh nak buat contoh paling simple, minta kawan tampar pipi kita. Lepas tu rasa, panas tak? Minta dia tampar jangan tampar manja. Lempang terus. So, bila member anda lempang, lepas tu terus rasa, panas tak? Kalau panas tu maksudnya inflammation tengah terjadi. Alah, line tak ada. Okay. So, inflammation ni kita boleh palpate. Kalau mula-mula kita boleh observe dulu. Observe tu maksudnya bila kena tampar mesti nampak benda bengkak kan. So bila nampak benda bengkak kita akan rasa panas. So bila dah rasa panas kita akan tekan sikit. Dia rasa macam tender-tender. Dia rasa macam gel-gel light macam tu kan. And then bila dah macam tu barulah kita boleh declare dia sebagai inflammation. So inflammation ni stage yang pertama. Jadi bila inflammation ni berlaku, bahasa Melayu dia keradangan Keradangan ni bila dia berlaku, dia perlukan darah untuk dia heal ataupun recover lah. Kan? Kita panggil healing. Untuk healing proses ni, healing proses perlukan darah untuk inflammation ni kurang ataupun hilang lah. Sebab bila badan kita ada inflammation, alam punya sistem akan terbuka. Tim, kuat sangat lah masuk live. Sorry Okay. So inflammation ni dia perlukan darah untuk dihilang ataupun kurang. Basically untuk dikurang dululah. Kan bila darah tu dah cukup barulah dia akan hilang. Dekat situlah terjadinya satu case di mana blood supply ni dia tak efficient. Kenapa blood supply tak efficient? Dia ada beberapa punca. Antara punca yang paling ketara bagi saya lah untuk zaman sekarang adalah radiation. So radiasi daripada device ke cahaya ke digestive system dalam badan kita akan buat darah kita ni dia jadi bertempek-tempek, berkelompok lah. Kan daripada 2 biji, 3, 4 biji ni dia akan jadi macam seketul macam tu. Dia accumulate to each other lah. Dia bertempek-tempek. So bila bertempek-tempek, macam mana dia orang nak bergerak dengan lancar? Kan? So tu antara salah satu punca lah. Dia ada banyak lagi punca kan. Tapi radiation is one of factor yang saya memang pandang berat. Saya tak pandang enteng saya pandang berat. Sebab apa? Sebab benda ni kita terdedah kepada radiasi ni memang tak boleh lari. Teknologi is everywhere, so radiasi pun everywhere. So, bila darah kita accumulate macam tu, macam mana kita nak lancarkan darah? So, dia ada banyak cara juga. Ada orang buat bekam lah, ada orang buat massage lah, stretching lah, a lot of things. Kan? Tapi, alhamdulillah, macam saya jumpa SB9. Kan? SB96 ni dah diprovekan oleh third party iaitu UTM, University Technology Malaysia. So profesor dia dah buat test di mana darah tu yang bertindih tu bila kita spray dengan SB9 dia berpecah. So bila dia berpecah dia boleh flow. Tapi untuk dia flow ke tempat yang ada inflammation tu kita kena tambah dengan manual therapy. Kita kena hantar signal. Okay. Hantar signal tak semestinya kena pasang alam tak. Badan kita dah ada alam dia. Inflammation terjadi darah akan pergi. Tapi untuk kita hantar yang rush punya supaya cepat sikit healing process tu, kita kena hantar signal. Macam mana signal tu? Kita buat macam masa release. Kita buat macam ni. Sekitar dia. Contohlah yang injet tu bahagian sini. So dekat sini kita dah bagi signal. Dekat sini kita bagi signal. Kita buat cross fiber punya teknik supaya signal tu dapat lah. Kan dia dapat signal tu dekat inflammation tu kita jangan usik. Sekitar dia kita usik. Supaya darah tu dia tahu dia nak berkumpul dekat kawasan tu. And then sebab tu fungsi utama SB9 ni dia ada 3 fungsi utama kan. Saya pernah cakap hari tu sanitizer. Okay dah selamat. And then dia boleh lancarkan darah. Memang nak. Dan dia boleh kurangkan inflammation. Itu yang kita mahu. So bila inflammation di stage yang pertama ni dah okay,
Masa tu lah hydrocollector tu diperlukan. Bukan letak dekat tempat inflammation. Kita akan letak dekat kawasan neighborhood dia. Sekitar dia. So contoh bila anda ada stiff neck, jangan letak dekat stiff neck. Letak dekat shoulder ataupun back kan. Sebab hydrocollector ni dia ada size dia. Ada size untuk buntut, ada size untuk back, ada size untuk tengkuk, dia ada size-size dia. Sebab tu nama dia hydrocollector. So that's why kelebihan dia lagi dia boleh store heat tu lama. Dia boleh store heat tu lama. So bila heat tu duduk dalam hydrocollector tu lama, pemanasan, yalah darah boleh flow lagi lama lah. Kan kalau kita guna hot pack biasa tu letak 2-3 minit dah sejuk lah. Tapi hydrocollector tak. Dia boleh simpan haba tu. Jadi kalau hopefully menjawablah soalan Yana kan. Dia tak terlibat dalam proses proliferation, dia terlibat dalam inflammation punya stage ataupun selepas pada proliferation. Dia ada beberapa lagi stage. Yang mana perlukan masa relax, masa release kan. Tapi bila mana inflammation punya stage ni, kita nak darah tu lancar. Sebab tak ada SB9 kan, so gunalah hydrocollector punya pad. Okay, bukannya untuk letak dekat tempat yang infected, tapi nak letak dekat kawasan yang sekitar supaya darah yang bertempik tu kita boleh letak panas kan, dia akan rush pergi dekat kawasan yang inflame. Okay, so tu cerita untuk inflammation. Jadi bila dah habis inflammation, dia akan pergi kepada proliferation. Proliferation adalah tissue growth. So tissue growth, bila kata pasal tissue, badan kita perlukan darah, yes. Tapi untuk pertumbuhan tisu kita perlukan protein. Sebab itulah hydrocollector tak terlibat dalam proses yang kedua. Stage yang kedua ni dia melibatkan pemakanan. Sebab itulah saya selalu cakap dekat customer saya ataupun klien-klien saya yang mana bertanya dengan saya kan, dan yang mana dapatkan services dengan saya. So cakap dekat mereka semua ni, anda, akak-akak semua, abang-abang semua kena cukupkan protein dalam pemakanan. Sebab apa? Kita banyak buat kerja, badan kita inflame. Kan, bila badan kita inflame kat dalam, kita tak nampak. Tapi macam mana nak nampak yang badan kita tengah stres, ada inflammation? Tengok lemak. Bila lemak banyak, maksudnya badan anda tu memang banyak inflammation. Tengok lemak kat mana. So dekat situlah ada inflammation. So lemak akan datang untuk protection. Okay, so tu je perkongsian untuk malam ni. Besok lebih banyak lagi sebab dia akan like sejam lebih. Jumaat pun sama. Yes, Jumaat pun sama. Dia akan dalam sejam lebih macam tu. Esok dalam 45 minit macam tu. So hari Jumaat baru dalam sejam lebih sebab kita nak buat exercise together. Esok saya just nak tunjuk bahagian mana yang kita nak kena releasekan otot-otot yang terlibat. Kan? Jadi tu je untuk perkongsian saya. Terpelengok tu apa? Okey, soalan. Sekejap saya nak notify dekat grup saya. Sekejap nanti habis live. Okay. Terpelengok tu apa? Terpelengok tu terseliuh lah ataupun bahasa Melayu dia terseliuh. Tapi sebenarnya kita nak cakap dia ada gangguan. Dia gangguan ataupun sakit. Assalamualaikum coach, kalau saya sakit leher boleh ke main urut-urut sendiri? Boleh, tapi kena guna SB9. Kalau tak ada SB9 kena guna hot pack. Kalau tak ada hot pack boleh letak macam minyak-minyak yang ada rasa panas sikit. Boleh je urut sendiri, cuma kena tahu tempat ya. Salah tempat, salahlah kejadiannya. Silap-silap boleh dapat kecederaan. Ni bukan main teka je tapi benda dah jadi. Adalah klien saya tu dia sakit. So bila dia sakit, dia tak nak refer dekat saya. Dia refer sikit je, dia tak detail. Saya dah tanya dia secara detail tapi dia cakap tak apa, nanti aku buat sendiri, Lepas tu dia kena masa strain. Masa strain ni inflammation dekat otot. So diperlukan dalam 3 ke 6 bulan untuk inflammation tu hilang. Bagi saya macam sia-sia je dapat kecederaan tu. So tu kecederaan bukan sakit. Sebab dia dah masuk kategori injet kan. Injet kecederaan lah. Alright, next ada soalan lain tak? Kita tengok jap. Oh ni komen Tak ada live chat ke dah habis? Tak ada, okay kejap. So dekat komen, sebab pad tu nak reduce inflammation. Yes, betul, pandai.
Live kat mana tu coach? Coach makan apa ni sepedak. Klien bagi. Ada lah chat ke? Nurul Liana, yes, menjawab. So, tanyalah lagi akak banyak-banyak ya. Akak okey je, tanya je. Nasib baik yang awak tanya tu pasal tengkuk. Sebab minggu ni akak pasal tengkuk. Kan? Mana tahu, boleh tengok akak punya live, boleh buat assignment, dapat 4 flat. Kan? Sebab akak pernah dapat 4 flat. So, akak boleh tunjuk dekat anda, adik-adik ni kan. Untuk dapat 4 flat tu macam mana. Kena faham konsep. Bila faham konsep, lecturer ajar dekat depan, kita terus faham. Macam ni kaitan dia. Macam ni dan macam ni. Kan? Sebab konsep ni anda tak akan faham selagi tak degree, tak dapat scroll. Kan? Tapi bila ada senior, tanyalah. Kan? Memudahkan kerja anda supaya anda boleh explore lebih banyak. Tak perlu nak buang masa belajar, tak benda tak faham. Tanya je. Kita cerita, nanti you process and you luahkan dengan apa yang you faham. Alright. So saya rasa sampai situ sahaja untuk malam ni sebab saya ada training. Kan? Tak boleh makan banyak sebab nanti nak training, circuit training. Jangan lupa untuk siapa-siapa yang nak jadi agent ataupun dropship untuk SB96 ni, yang mana boleh membantu anda untuk sanitize tangan, sanitize topeng. Kan topeng wajib pakai kan. Nanti boleh tengok dekat page saya punya team akan upload lab eksperimen kita panggil eksperimen eksperimen dekat lab by UTM, University Technology Malaysia, yang mana proof bila spray SB96 ni dekat mask tu boleh pakai selama 24 jam kan. So boleh tahan sampai 24 jam lah kan. So tak payah nak buang mask tu. Boleh jimat kan. Nanti saya punya team akan upload. So siapa-siapa yang nak jadi agent dan dropship, nak bersama dengan team saya, bersama dengan community saya, sihat, cantik dan inspiring people and feel like yourself again, welcome. Okay, welcome. Tak ada masalah. Kita sama-sama dalam keadaan yang yalah ekonomi entah apa-apa ni, kita cuba mencari peluang membantu orang-orang yang memerlukan. Alright, so ni nombor saya, boleh contact saya kalau ada apa-apa soalan. Kalau boleh tolong hormat masa saya lah sebab saya ada ramai, saya nak jawab soalan orang lain kan. So just be direct. Jangan banyak sangat pusing-pusing. Bukan saya tak boleh nak layan tapi be professional. Okay? You respect I respect you 3 kali. Okay. So tu je daripada saya untuk malam ni. I got to go. So anything boleh PM, boleh DM, and then jangan lupa like page Instagram sebagai tanda support. And anda akan ada kontes lagi. Tadi dah umumkan pemenang untuk kontes post challenge. So tu je. Kita jumpa lagi besok. Assalamualaikum. Peace.